Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali. Okey. So kali ni cikgu nak ajar korang topik 3.1, 3.1 simpanan dan pelaburan Okey, cikgu pecahkan topik 3 ni, chapter 3 ni kepada 2, 3.1, 3.1 dan 3.2. So kalau korang nak tengok 3.2 korang boleh tengok description kat bawah lah. Ada link untuk video seterusnya. Okey, video ni panjang sikit sebab cikgu nak bagi korang faham. Usually cikgu-cikgu ajar untuk korang tahu pasal formula kan. Tapi ni cikgu nak korang tengok dari perspektif pemahaman lah. Cara nak pakai formula and also macam mana formula tu boleh terjadi lah. Alright, jom. Okey, so sekarang kita akan belajar subtopik 3.1, simpanan dan pelaburan pelaburan. Okey, ataupun investment lah. Sekarang ni kan banyak betul iklan-iklan investment. Kalau macam korang selalu buka Facebook ke apa, adalah jutawan muda ataupun jutawan hartanah dan sebagainya. Itu adalah pelaburan lah. Okey. So cikgu akan terangkan serba sedikit brief description lah berkaitan simpanan dan juga pelaburan ni. Okey, apa tu simpanan? Okey. First thing first, korang kena tahu simpanan, dia punya pergerakan dia slow je, dia static. Dia tak bergerak tak bergerak. Cikgu boleh kata tak bergerak lah. Dia bergerak tapi dia perlahan. Kalau pelaburan, dia bergerak laju. Bergerak laju. Okay, mesti korang macam, apa benda cikgu ni? Apa yang bergerak, apa yang tak bergerak kan? Okay, untuk pengetahuan korang, simpanan ni lebih kepada macam ni lah. Korang kecil-kecil dulu korang ada tabung, ataupun kalau korang balik sekolah korang ada duit lebihan. Mak ayah dulu masa time before COVID, mak ayah ada baki duit belanja RM5 ke apa, and then ada baki RM1, and then RM1 tu korang simpan. Dengar perkataan simpan tu kan? Simpan itulah asalnya daripada perkataan simpanan lah. Maksudnya korang tak guna duit tu. Okay, contoh kat sini cikgu akan buat illustration sikit. Okay, ni korang ada tabung. Okay, so duit RM1 korang tu korang masukkan dalam tabung. Okay, ni adalah simpanan So at the end of the day, selepas let's say lah simpanan, okay, selepas 3 tahun, let's say memang korang sekali je korang simpan ni RM1 sekali je kan. So after 3 years akan jadi berapa ringgit dalam tu? Still harga dia RM1 lah. Bukan harganya RM1, still RM1 je lah tinggal. Sebab korang memang masukkan RM1 je tadi kan. So itulah simpanan, dia tak bergerak, dia static je. Korang letak RM1 jadi RM1 lah. Tapi okay, kalau dekat bank, kenapa dekat sini tadi tu cikgu ada cakap macam slowly kan, ataupun perlahan kan. Okay, kenapa? Sebab kalau korang letakkan duit korang ni RM1, berapa ringgit lah tak kisah, RM1 ke RM10 ke 10 sen, even 10 sen pun, kalau korang letak dekat bank, ni cikgu letak contoh lah Maybank bila korang letak kat bank, dia akan bagi dividen ataupun hibah dekat korang. Tak kisah simpanan ke pelaburan, dia akan bagi juga dividen. Tapi dia bagi sikit untuk simpanan, dia akan bagi dividen tu sikit. Simpanan, dividen sikit sangat. Contoh, korang masukkan RM1 tadi, dia akan bagi korang nanti RM1. At the end of 3 tahun korang akan dapat RM1.01. Okay, ada kenaikan 1 sen kat sini. Ada kenaikan 1 sen. So ni lah slowly tadi tu. Dividen slowly. Dia akan bagilah sikit je lah. Okay, apa beza dengan pelaburan? Okay, beza dengan pelaburan, kalau korang tengok, pelaburan ni bergerak laju. Tetapi ada tapi apa jadi kalau kereta tu gerak laju sangat? Bahaya tak? Okay, kalau ada kereta, cikgu lukis je lah macam ni kan, dia gerak laju 100 km per hour, gerak laju. Apa kan jadi kalau korang dekat dalam, kalau apa-apa jadi, korang akan
masuk hospital lah. Keluar darah. Ni contoh lah. So bahaya, ada risiko dekat situ. Ada bahaya, ada risiko. Tapi apa kelebihan? Kelebihan korang buat laju is korang cepat sampai. Betul tak? Cepat sampai. Sama juga dengan pelaburan. Pelaburan bila dia bergerak laju, maksudnya dia ada risiko. Risiko untuk pelaburan, cikgu padam balik. Risiko untuk pelaburan adalah korang ada kapasiti ataupun korang boleh rugi. Boleh rugi. Yang ni kekurangan. Kekurangan dia boleh rugi. Kelebihan dia untung banyak. Cikgu buat short form je lah. Hopefully korang dah zaman moden ni, patutnya korang faham lah short form kan. So kekurangan dia boleh rugi, kelebihan dia untung banyak. Jadi dekat sini cikgu akan terangkan lah secara fundamental of pelaburan. Cikgu padam dulu yang part-part lain ni cikgu padam dulu. Sekejap. Daripada padam itu maintain je. Sekejap tak apa, cikgu maintain je. Tapi cikgu ceritalah untuk pelaburan ni pelaburan. Untuk tahu pasal pelaburan, korang kena tahu dulu apa itu perniagaan. Perniagaan bisnes lah. Sekarang ni kan ramai orang nak berniaga kan. Ada certain mak ayah kita berniaga, buka kedai, buka restoran. So basic of perniagaan is korang kena ada modal. Jadi cikgu akan lukis dulu. Korang kena ada duit. Contoh kat sini cikgu letak RM100 lah. Ni modal RM100 modal. Ataupun kita panggil dia cost. Jadi gunakan RM100 ni. Contoh cikgu bagi nama Pak Ali lah. Pak Ali guna 100 ni untuk beli banyak I-tin. I-tin. So dia beli I-tin. Contoh ni Milo lah. I-tin Milo And then lepas dia beli I-tin Milo, dia jual. Dia jual and then dia dapat duit. Ni dia dapat duit. Korang perasan tak? Ni jual. Jualan ni. Ni jualan. Dekat sini cikgu nak bagi korang nampak. Korang perasan tak? Jualan dia dengan kos dia ataupun modal dia, jualan dia double daripada kos. Itulah perniagaan. Dia boleh jadi double, dia boleh jadi triple. Dia ikut berapa harga kita beli ni, barang-barang kita beli. Jadi tetapi tak apa, that part nanti cikgu akan terang later lah. Tetapi tu tak apa, kita continue dulu. Jualan dia akan mendapat keuntungan lah. So dari sini korang akan tengok berapa keuntungan Encik Ali tadi. Yang ni 100 ni dia punya modal. Inilah dia punya untung. Ni cikgu bagi comparison yang senang So korang nampak lah. Yang ni 100 cost dia. So dia dapat balik dia punya modal. And then part sinilah dia punya untung 100 lagi. Tapi perniagaan usually cost dia banyak lah. Kalau kita nak untung banyak, modal kita pun kena banyak. Jadi Encik Ali dia nampak, ni untung ni dapat double ni. Macam mana dia nak dapatkan duit lagi banyak? Apa dia boleh buat adalah dia try ajak kawan-kawan dia. Kawan-kawan dia join, melabur dekat dia. That is the word melabur.
Dari situ datangnya perkataan melabur. Okay. So kat sini Encik Ali Ni Encik Ali. Okay. So kawan-kawan Encik Ali, kawan Encik Ali, dia nak melabur, dia nak tolong Encik Ali, dia nak join lah. Tapi dia tak nak berniaga, dia just nak letak duit je. So dia letak duit, cikgu letak warna merah dia punya duit. So dia letak duit kat sini. Okay, dia kata Encik Ali, nah ni ambil 100, pergi beli barang juga, tolong jualkan untuk dia. So Encik Ali pun gunakan duit tu, modal tu, dia pergilah roll, pergi beli barang, and then dia pergi jual. So dapat lagi RM100. Okay, jadi as Encik Ali, Encik Ali yang usahakan, takkanlah Encik Ali bagi dua-dua ni dekat kawan dia kan? Taklah, memang taklah. Dia selalu orang yang usahakan ni, dia akan bagi berapa percentage. Contoh Encik Ali, dia akan cakap, okay, kawan Encik Ali ni contoh Mutu okay, Mutu, Mr. Mutu. Okay, Mr. Mutu, boleh nak labur dekat saya, tapi awak hanya dapat RM20 untung. So boleh tengok dekat sini kan, Encik Ali jual dapat 100 kan. So bahagian Encik Mutu sebenarnya bukan 100 ni. Encik Mutu punya bahagian hanyalah RM20 tadi. So yang lagi 80 tu, itu Encik Ali punya. So kalau tengok dekat sini, korang akan nampak lah, oh, bahagian Encik Ali, Encik Mutu hanya 120, untung dia hanya RM20. Ni untung dia. Tapi ni dia punya modal lah. Tengok modal dia bagi tadi kan. Ni dia punya modal. So modal dia ni untung. So apa yang Encik Mutu buat ni adalah dia melabur. Kat sinilah melabur pelaburan. Dia melakukan pelaburan sebanyak RM100 dan mendapat untung sebanyak RM20. Okay. Tapi boleh jadi perniagaan ni, ni ada tapi tadi tu, perniagaan ni boleh ada turun dan naik. Betul tak? Perniagaan boleh jadi hari ni kita untung, esok kita rugi. Sebab tu ada kedai-kedai yang tutup. Sebab ada hari kedai untung, ada hari kedai rugi. Kenapa rugi cikgu? Sebab customer tak datang, pekerja sakit, barang expired. Adalah banyak faktor-faktor dia. Oleh tu, let's say lah, tiba-tiba ada hari, okay, ni kerugian cikgu buat kerugian. Ni berniaga rugi. Berniaga rugi okay. Encik Ali tadi dia dah labur, dia dah labur pula. Dia punya modal RM100. So dia punya kos dia RM100. Dia beli juga Milo dan sebagainya. Tapi tiba-tiba orang tak datang, ataupun orang beli sikit, so dia terpaksa jual murah. So dia dapat jual sebanyak RM80. So korang boleh nampak lah kerugian dia kat sini. Rugi dia sebanyak RM20. Ni rugi rugi dia RM20. Encik Mutu tadi, ingat tak Encik Mutu, dia ada labur RM100. Dia labur juga. Yang ni berniaga, biru ni berniaga, yang merah ni Encik Mutunya. Encik Mutu, sekejap cikgu tulis lah, Mr. Mutu. Ni Encik Ali okay. So Mr. Mutu dia labur dekat Encik Ali RM100. So dia dapat RM80 juga kat sini. Sebab hari tu memang hari yang merugikan. So dapat RM80. Okay, disebabkan dia dapat kurang kan, dia dapat kurang, so berlakulah kerugian dekat Encik Mutu juga, Mr. Mutu ni. RM20 dia hilang. Dari sini korang boleh perasan lah, korang boleh nampak lah
pelaburan ni tak semestinya untung. Tadi atas ni memang untung dah RM20. Tapi boleh jadi rugi juga sebab pelaburan ni dia berkait rapat dengan perniagaan. Okay, flow of pelaburan cikgu highlightkan kat sini flow dia yang ni. Part ni ni pelaburan. Kalau kat sini yang ni part ni. Ni dia labur. Ni pelaburan. Okey. Yang lain yang cikgu tak highlight semua tu perniagaan. Apa kelebihan kita melabur adalah satu, kita tak perlu keluar peluh lah. Ataupun tak perlu bersusah payah. Tak bersusah payah. Tetapi disebabkan kita tak bersusah payah, ada risiko. So kena study lah mana perniagaan yang elok. Study perniagaan atau pelaburan yang elok. Inilah basic-basic untuk pelaburan. Dari sini kalau korang rasa tiba-tiba lah in future korang ada duit banyak, korang nak melabur, cikgu nasihatkan study elok-elok, cari tempat-tempat pelaburan yang terbaik lah, yang pada zaman korang. Sebab cikgu tak tahu zaman sekarang memang ada, sekarang pun dah banyak, dan zaman korang dah besar nanti mesti lagi banyak. Okay. So korang dah faham apa tu simpanan, apa tu pelaburan. Ini adalah dia punya fundamental ataupun asas lah untuk subtopik 3.1 ni. So untuk secara detail kita listkan lah. Ni dalam jenis-jenis pelaburan dan juga simpanan. Okay, jenis-jenis simpanan dulu. Okay, apa tu jenis-jenis simpanan? Okay, contoh-contoh jenis simpanan yang ada adalah first, simpanan semasa. Kedua, cikgu pun lupa apa simpanan yang ada. Okay, tak apalah. Ni kita tulis simpanan je lah, simpanan biasa. Ni simpanan peribadi. Selalu dekat sini dia ada, kalau macam kalau siapa yang pernah guna kad ATM kan, dia ada tulis kat situ ada akaun simpanan, ada akaun semasa. Inilah ni antara jenis-jenis simpanan yang ada. Lepas tu yang ketiga, simpanan sendirilah. Simpanan di rumah. Contoh simpanan di rumah. Ni jenis-jenis simpanan. Okey, untuk pelaburan pula, jenis atau contoh pelaburan. Okey, jenis atau contoh pelaburan. Okey, satu, korang boleh melabur dekat saham. Okey, saham ni macam mana? Okey, saham ni contohlah saham Encik Ali tadi dia berniaga kan. Lepas tu dia buka supermarket besar. Macam sekarang ni kita ada Aeon ke ataupun Giant ke dan Tesco dan sebagainya. Okay, so Aeon ni dia akan pergi dekat Bursa Malaysia. Bursa ni tempat-tempat saham tu dilistkan lah. So dia akan create kan, syarikat kan, syarikat Encik Ali ni. Cikgu dulu ingat saya. Syarikat Encik Ali ni syarikat dia anggarkan dia punya value adalah sebanyak 1 juta, 1 million 1 juta. Jadi Encik Ali kata siapa nak sebahagian, bukan sebahagian lah, adalah dia ada listkan beberapa percentage company dia yang dia nak jual dia punya saham. Contoh dia kata 20% daripada company dia nak jual saham. Dia nak bagi orang boleh belilah. Kenapa dia buat macam tu? On the same time dia dapat duit. Duit tu dia boleh roll balik dekat syarikat untuk kembangkan syarikat dia.
ataupun up to owner lah, ikut owner syarikat tu nak buat apa dengan saham tu. Jadi 20% ni dia nak jual saham. So apa kita orang luar, sebagai orang luar kan, korang sebagai orang luar, korang boleh beli saham ni and then korang boleh jual balik. Bila ada jual dan beli, berlaku je perubahan. Macam tadi kan, dekat sini ada keadaan jual, ada keadaan beli kat sini, and then ada keadaan korang jual. Bila je ada keadaan jual dan beli ni, inilah akan berlakunya transaksi ataupun pergerakan duit lah. So dekat sini orang ramai akan melabur lah. Maksudnya dia akan beli saham and then dia akan jual saham syarikat. Contoh, dia beli saham tu dengan harga, beli saham dengan harga RM RM1. Memang saham ada banyak, ada yang jual 20 sen, ada yang jual 5 sen pun ada. So nanti kalau korang dah qualified untuk beli saham, boleh try. Tapi ingat, cari kalau yang Muslim, try cari yang fatwa syariah lah. Maksudnya dia tak berkaitan dengan arak dan sebagainya. So untuk case scenario ni, contoh korang boleh beli saham RM RM1 and then korang boleh jual balik saham tu RM RM1.20. Tapi keadaan jual ni dia depend dekat dalam Bursa Malaysia. So kalau time tu ramai orang tengah nak cari saham kan, ramai tengah macam kiranya tengah hot lah saham syarikat Encik Ali ni kan. So harga saham tu akan naik lah. So time naik tu korang boleh jual. So nanti korang akan dapat untung 20 sen. Kalau korang tengok, apa hal untung 20 sen je. Ingat cikgu cakap tadi, lagi banyak kos ataupun modal yang Encik Ali ada, lagi banyak Encik Ali boleh jual kan. So sama juga dengan saham ni. Lagi banyak korang beli, lagi banyak korang boleh jual, lagi banyak untung korang boleh dapat. Dari kes ni korang boleh tengok yang dekat beli saham ni, ini adalah kos korang, ini adalah jualan korang, yang 20 sen ni adalah untung korang. Okay. Ni berkaitan saham lah. Nanti lebih lanjut korang boleh tengok latihan, ada dekat description link bawah kalau korang nak faham macam mana soalan-soalan berkaitan saham. Okay, saham. Okay, next kita ada pelaburan. Apa lagi contoh pelaburan? Kita ada ASB, Amanah Saham Bumi Putra. Ni contoh dia lah, ASB. And then ketiga, sekejap cikgu fikir. Okay, hartanah. Okay, hartanah ataupun rumah. Okay, macam mana korang buat duit dengan hartanah dan rumah? Sama juga, korang beli rumah tu and then korang sewakan. Ataupun korang beli, contoh dekat kawasan pergi macam sekarang ni dekat kawasan Semenyih semua tu tukang murah. Korang beli, lepas tu one day Semenyih tu dah develop, korang jual time tu. Korang beli mungkin time tu 200,000, tapi bila korang jual, korang dapat jual dalam harga RM1 juta. So kan nampak situ ada perbezaan kan. Perbezaan tu lah yang korang untung. Okay, hartanah. And then seterusnya, sekejap cikgu fikir lagi. Apa lagi yang boleh buat untung saham, ASB, hartanah. Ada few contoh. Sekejap cikgu check buku cikgu. Okay, tak apalah kalau lah cikgu tak jumpa kan. Tapi at least korang tahulah serba sedikit berkaitan. Okay, cikgu memang tak jumpa. Okay, tak ada. Okay, tak apa. So ada lagi a few others, tapi nak bagi korang senang faham ataupun ingat, tengoklah dia ada saham, ASB, hartanah dan sebagainya. Mana-mana yang ada risiko tu, itulah pelaburan. Okay.
cikgu dah habis dah terangkan berkaitan fundamental ataupun asas. Now kita try tengok dia punya formula Sorry lah kalau kelas kali ni cikgu buat panjang sikit. Cikgu nak bagi korang betul-betul faham apa tu simpanan, apa tu pelaburan. Sebab ada kelas cikgu ada buat tuition. Bila cikgu ajar direct kepada formula, cikgu tunjuk terus formula, student ni dia kadang-kadang susah nak tangkap. Sebab asas tu tak ada. So cikgu harap korang boleh faham lah bila korang nampak dia punya flow, mana datang berniaga, mana datang pelaburan tu, mana datang simpanan. So korang nampak dia punya flow Okay, now kita tengok formula Okay, untuk chapter 3.1 ni cikgu dah ringkaskan dah sikit. Okay, first formula yang ada cikgu tulis faedah mudah simple interest. Dalam bahasa Inggeris je simple interest. Okay, kalau dalam soalan ada tulis je perkataan mudah ni kan, faedah mudah, straight korang pakai je formula ni, I equals to PRT. Okay, apa itu I, apa tu P, R dengan T tu. Okay, I ni adalah untung tadi lah. Berapa dia punya interest. Berapa dia punya interest Okay, interest ataupun untung Okay, untung. P ni adalah principal ataupun pinjaman pinjaman. So let's say kalau korang buat pinjaman 200,000 ke, tu P lah. Okay, R adalah rate. Ni dalam ni dalam perpuluhan. So kalau let's say dia kata 2%, jadikan perpuluhan 2 bahagi 100 sama dengan 0.02. Okay, next T ni adalah tahun. Tahun ni tempoh masa. Okay, ni formula kalau korang nampak perkataan faedah mudah. Okay, next kita tengok faedah compound Okay, bila masa akan ada faedah compound ni? Okay, apa itu compound? First korang kena faham apa itu compound. Faedah compound. Okay, apa itu compound? Okay, compound ni cikgu rasa cikgu kena tulis baru korang nampak. Okay, compound ni bila contoh starting starting korang labur RM RM1. Cikgu letak simple-simple sebab korang pun tak adalah. Okay lah, cikgu letak RM10 lah. Zaman sekarang RM10 kan. Okay, so student sekarang ni dapat RM10 contoh. Okay, RM10 and then korang masukkan dalam pelaburan lah. Korang melabur. Esoknya tu tiba-tiba dalam bank tu dia jadi RM RM10.10. So korang boleh nampak kenaikan ada beberapa percentage lah kat dalam ni. Contoh yang ni adalah 1% lah naik. 1% naik. Okay, next day tu dia akan naik lagi 1%, tapi dia tak kira daripada RM10 tu, dia kira daripada RM10.10. Dia kira daripada sini. So 1% ni kira daripada yang atas ni RM10.10. So mungkin jadi RM RM10.21. Contoh macam tu lah. Then dia akan naik lah. Dia akan keep on compounding. Ini adalah compound. Kalau mudah, kalau yang biasa punya, semua benda depend kat yang awal-awal tu. Awal-awal masukkan RM10. So nanti next naik RM10.10. And lepas tu nanti naik, next dia akan naik. Dia semua depend kat sini, yang first ni. Dia tak tengok incremental yang sebelum-sebelum tu. So jarang lah sekarang, zaman sekarang ni jarang ada faedah mudah. Tapi untuk soalan usually dia akan mention lah kat situ, dia nak korang kira faedah mudah ataupun faedah compound.
Okay. Okay, cikgu ambil nafas sekejap. Okay, now kita tengok dekat formula formula untuk faedah compound ni dah mudah dah sekarang. Dia dah ada formula. MV equals to P kurungan 1 ni 1 tambah R over N kuasa NT. Ni kuasa boleh, kalau tak faham kuasa ni boleh tengok dekat chapter 1, cara nak pakai ataupun cara nak masuk dalam kalkulator. Okay, MV ni dalam bahasa Inggeris ni marginal value lah, ataupun berapa banyak compound ataupun berapa banyak yang kita dah ada, yang dah terkumpul. Okay, so sama juga P ni sama je prinsipal. Okay, N ni adalah number of compound per year number of compound per year. Okay, kalau dalam bahasa Melayu bilangan lah, bilangan compound setahun. Okay, so kenapa kena ada N? Okay, nanti dalam soalan dia akan mention dekat situ, contohlah pelaburan ni di compound 2 kali setahun. Ingat perkataan 2 kali setahun. So korang kena masukkan N tu 2 lah. Okay, T ni pula bilangan tahun ini bilangan tahun. Okay, R sama macam tadi, rate, interest rate So kalau dia 1%, jadikan dia percentage. 1/100 sama dengan 0.01. Jadikan dia ni, jadikan perpuluhan lah. 1% jadikan perpuluhan, jadi 0.01. So these are the formula untuk faedah compound. Okay, yang ketiga, saham ini cikgu terangkan pasal saham lah. Okay, untuk saham, cara nak kira, okay, usually soalan-soalan saham ni dia akan tanya macam kira harga purata saham kan, harga purata 1 unit, and then berapa kos dia beli saham tu, dan sebagainya lah. So before cikgu explain lebih lanjut pasal saham ni, tadi cikgu dah explain saham, cuma cikgu nak korang ada basic idea of purata Okay, perkataan purata. Okay, sebelum ni korang memang dah belajar dah, masa sekolah rendah pun ada belajar pasal purata, di mana usually student dia akan ingat, oh purata bahagi je lah dengan bilangan yang ada kan. Okay, tapi untuk saham betul, the basic is there, you already have it. Tapi dia saham ni korang kena tengok betul-betul. Okay, kenapa? Kalau nak tahu lebih lanjut kenapa tu, tengok dekat link bawah. Cikgu ada bagi link untuk soalan 3.1 berkaitan saham. Okay, tengok dekat situ korang akan nampak lah, oh cara nak jawab purata saham ni berbeza sedikit. Okay, so formula untuk saham yang pertama adalah korang kena tahu, okay, total pelaburan saham kiranya berapa banyak yang dilaburkan lah. Contoh kita laburkan RM4,000 untuk beli saham. So RM4,000, macam mana nak tahu berapa banyak saham kita dapat? Okay, harga 1 unit saham darab dengan jumlah unit saham. Okay, so nak tahu berapa banyak kita dah melabur, kiralah berapa harga 1 unit. Contoh unit tu macam tadi Encik Ali RM1, darab dengan berapa banyak kita nak beli. So ini berapa banyak kita nak beli berapa banyak nak beli harga 1
Oh, ni memang dah tulis harga 1. Okay. So harga 1 unit darab dengan berapa banyak kita nak beli. So kita tahulah berapa kita punya cost. Belah kiri ni cikgu boleh kata senang cerita, belah kiri ni cost lah. Berapa kita punya cost. So ni adalah total pelaburan saham, berapa banyak kita dah labur. Okay. Tapi kalau nak tahu berapa banyak, let's say lah, sebab saham ni dia ada banyak konsep. Let's say lah korang, sebab harga dia kan turun naik kan. Let's say bulan ni korang beli harga RM1, bulan depan jadi 90 sen. So banyaklah strateginya. Boleh jadi korang beli bulan ni korang beli 1000 unit saja, bulan depan korang beli 2000 unit sebab harga tengah murah kan, tadi 90 sen kan. So bulan depan beli 2000 unit. So berapa harga purata? So nak dapatkan harga purata kan, nak dapatkan harga purata, guna balik formula yang atas ni, korang susun je balik. Susun balik. Tengok kat sini kan. Yang cikgu ada letak arrow warna merah ni, korang nak dapatkan harga 1 unit saham. Jadi cost tadi tu korang bahagilah. Okay, cost tadi, cost bahagi dengan kuantiti, baru korang dapat purata. Betul tak? Purata memang somehow kena bahagi dengan kuantiti. Jadi kalau cost dia mana? Ni lah total pelaburan tadi. Kalau cost dia dia kata dia melabur sebanyak 4000, then masukkan harga cost dia 4000, and then kuantiti pula berapa banyak dah beli. Berapa banyak yang dah beli kita bahagikan. Okay, cikgu bagi contoh terus lah sebab takut korang tak perasan kan, ataupun tak nampak. Okay, let's say lah, ni ada table masa Januari, RM4000 dia spend untuk saham. Februari RM2000. Ni contoh. Okay, and then dia beli time tu saham dia yang ni RM1. Cikgu tulis kat sini cost ni satu unit saham RM1, yang 2000 ni RM 50 sen lah. Nak bagi senang kira, cikgu letak RM 50 sen. Okay, berapa kos purata satu saham? Okay, kos purata, ingat cikgu cakap tadi kos bahagi dengan kuantiti kan. Ada tak nampak kuantiti kat sini? Tak ada kuantiti kan. Okay, so korang kena cari kuantiti tu berapa. So letak satu lagi kolom. Ni kolom kuning ni korang buat sendiri. Korang buat kuantiti kat sini. Okay, macam mana nak dapatkan kuantiti? Bahagi je lah kos bahagi 1 unit saham. Macam mana cikgu dapat bahagi tu? Tengok balik dekat sini. Dekat the main formula ni, jumlah unit saham ni kuantiti. Ni lah kuantiti ni kuantiti. So dekat sini korang boleh nampak Okay, nak dapatkan kos, nak dapatkan kuantiti saham yang dia berjaya beli 4000 tu bahagi RM1. 4000 bahagi RM1, korang akan dapat 4000 unit. Kalau 2000 bahagi 50 sen, sama juga dapat 4000 unit. Ni cikgu bahagi je Untuk part ni nak dapatkan kuantiti, cikgu bagi kos bahagi dengan harga saham lah. Harga. So sama dengan kuantiti. Kos bahagi harga dapat kuantiti. Okay, dari sini baru kita guna formula yang atas ni untuk dapatkan harga purata.
tambah balik total cost tu. Total cost bahagikan dengan, sebab purata kan, purata kita kena ada total. So total cost bahagikan dengan total unit. So baru korang dapat purata harga 1 unit saham. Okay. So total cost kalau dalam kes atas ni, tambahlah 4,000 tambah 2,000, RM4,000 tambah RM2,000 bahagikan dengan 4,000 unit tambah dengan 4,000 unit tadi. So ni kalau tambah-tambah dapat 6,000 bahagi 8,000. So kira lah dapat around 4,000 bahagi 8,000, 4,000 pula, 6,000 bahagi 8,000 dapat 75 sen. So harga purata satu saham ni 75 sen. So inilah salah satu cara korang nak tengok berapa harga purata satu unit saham. Ni formula dia. Okay. So untuk part ni korang ignore dululah. Takut nanti kan korang macam terkeliru pula kan, sebab ini tak detail sangat. Tengok yang kolom putih ni. Cikgu dah simplify untuk korang. Tengok kolom putih ni untuk dapatkan harga purata satu unit saham. Tapi again ingat kena cari kuantiti dia dulu. Okay. Okay, next. Kalau korang nak tengok yang atas ni balik kan, nak tengok atas ni, korang boleh pause lah video ni, lepas tu korang salin, buat nota sendiri. Okay, last sekali untuk subtopik 3.1 ni. Okay, pelaburan. Okay, formula untuk pelaburan ni. Okay, pelaburan. Okay, untuk pelaburan ni usually dia ada usually soalan-soalan akan suruh korang cari berapa nilai pulangan pelaburan. Nilai pulangan pelaburan pelaburan ataupun return of investment lah. Tu ROI lah. Kalau dalam bahasa Inggeris ROI, return of investment. Okay, nilai pulangan pelaburan ni dia adalah dalam bentuk percentage. Dia percentage. So korang jangan pula kira benda lain ke, ataupun kira dia punya untung ke apa. Tak. Pastikan korang dapat percentage lah sekali. Okay, so formula dia untuk nilai pulangan pelaburan ni adalah jualan. Tadi kan korang ada, kita dah belajar kan pasal perniagaan dan sebagainya kan. Jualan tolak kos bahagikan dengan kos darab 100%. Sebab nak dapatkan percentage. Okay, kalau korang perasan, jualan tolak kos ni sebenarnya adalah dia punya untung. Betul tak? Tapi ingat, boleh jadi dia punya rugi juga. Sebab tak semestinya untung, boleh jadi kos tu lagi tinggi daripada apa yang kita jual. So boleh jadi untung atau rugi. Okay, example cikgu boleh bagi dekat sini kan. Example cikgu boleh bagi untuk ni lah nilai pulangan pelaburan ni. Okay, kita tengok Cik Mutu tadi kan. Cikgu scroll balik Cik Mutu. Ni Cik Mutu. Okay, Cik Mutu dia spend RM100 melabur. Lepas tu last kali dia dapat RM80 kan.
Dia rugi RM20. Okey, kita tengok kat sini Cik Mutu, jualan dia cikgu lukis balik lah sini. Okay. Jualan pelaburan Cik Mutu RM100. Tapi lepas dia dah labu, dia dapat RM80. Okay, so belah kanan ni dia punya jualan lah. Ini dia punya cost. Okay, ini dia punya cost Okay, so kita nak guna balik formula atas ni, nak dapatkan berapa percentage dia, berapa dia punya nilai pulangan pelaburan ataupun ROI dia. Korang kira lah ROI sama dengan jualan tolak kos. Okay, jualan dia 80, RM80, tolak kos dia RM100, bahagikan dengan RM100, darab 100. Okay, dari sini korang akan nampak ni boleh potong. Dia punya ROI dia adalah sebanyak 20%. Dari sini korang nampak bukan 20% ni negatif. Ni negatif. So ROI ni boleh jadi positif, boleh jadi negatif. Negatif ni maksudnya kita nampak dia rugi. Sebab apa negatif Kalau untung, okey, kalau untung cikgu lukis untung Dia invest RM100, labur, lepas tu dia dapat balik RM120 yang tadi. Tak apalah, cikgu nak buat lain sikit. 140. Dapat balik 140. So dia punya ROI untuk case ni, ROI dia adalah jualan dia RM140. Ni jualan jualan, ini dia punya cost. So 140 tolak dengan RM100 perkan dengan RM100 darab 100%. Okay, so ni potong. So korang akan dapat 40%. Dekat sini korang tahulah dia adalah untung sebab positif. Okay, so ni serba sedikit kelas untuk subtopik 3.1. Untuk korang belajar lagi subtopik 3.2, korang boleh tengok next video lah. Next video ada dalam link kat bawah, cikgu ada share. Okay, untuk chapter 3 ni ada 2 je subtopik, 3.1 dengan 3.2. So insyaAllah kalau korang complete dua-dua ni, korang boleh master lah topik 3 ni, chapter 3 form 3. Alright, kalau ada soalan boleh email cikgu macam biasa. Itu saja. Assalamualaikum.